Assalamualaikum dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada semua pelajar satu Kristal. Okey, hari ini kita akan sambung balik kita punya topik ungkapan algebra. Okey, pada minggu lepas kamu sudah tahu apa yang dimaksudkan dengan ungkapan algebra, apa itu pemboleh ubah, macam mana kamu menggunakan pemboleh ubah dan bagaimana kamu mencari nilai sesuatu pemboleh ubah. Okey, hari ini kita akan masuk kepada operasi aritmetik. Okey, ungkapan algebra yang melibatkan operasi asas aritmetik. Sebelum tu, cikgu mahu kamu buka buku teks muka surat 113. Sebelum kita masuk kepada operasi tambah, tolak, darab dan bahagi, ini ada satu tips bestari yang kamu kena tahu. Sama juga macam yang kamu belajar masa bab 1 hari tu. Okey, bila tambah jumpa tambah jadi apa? Tolak jumpa tolak jadi apa? Okey, so kita tengok ah. Okey, yang pertama kamu tengok. Negatif kurungan A tambah B. Okey. A tambah B. So bila kamu buka kurungan, A ni bila dia tiada simbol artinya dia positif. Okey, dia positif. Jadi kalau negatif jumpa positif dia akan jadi negatif. Negatif jumpa positif akan jadi negatif. Okey, yang kedua, negatif kurungan A tolak B. Bila kamu buka kurungan, negatif jumpa positif akan jadi negatif. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. Okey, yang ini pula negatif kurungan negatif A tambah B. Okey. Jadi bila kamu buka kurungan, negatif jumpa negatif akan jadi positif. Negatif jumpa positif akan jadi negatif. Okey, yang terakhir. Negatif kurungan negatif A tolak B. Bila kamu buka kurungan, negatif jumpa negatif akan jadi positif. Negatif jumpa negatif akan jadi positif. So, ini asas. Asas yang kamu sudah belajar dari bab 1 hari itu. Jadi, tolong ingat, tolong kuasai. Okey. So, lepas ni baru kita akan masuk operasi darab ataupun permudahkan. Okey. Okey. Menambah dan menolak dua atau lebih ungkapan algebra. Okey, kita ambil contoh 8 muka surat 113 supaya kamu pun boleh tengok. Okey, muka surat 113. Soalan dia permudahkan. Jadi tolong alert dengan perkataan permudahkan. Ni cikgu sudah highlight. Dia minta kamu permudahkan. Maksud permudahkan tu ringkaskan. Okey, dia bukan minta selesaikan. Kalau selesaikan, maksudnya kamu kena cari nilai pemboleh ubah. Macam yang sebelum ni cikgu ajar. Tapi ini dia minta kamu permudahkan. Jadi kamu cuba ringkaskan. Okey. So, soalan dia permudahkan setiap yang berikut. Okey, dia bagi 3x tambah 5y tambah, ada kurungan lagi 8x tolak y tolak 9. Okey, soalan B, kurungan 12 mn tolak 4pi tutup kurungan tambah kurungan 6 tambah 7pi tutup kurungan tolak kurungan 10 mn tambah pi tolak 2 tutup kurungan. Okey, macam mana kamu mau selesaikan? Okey, kita tengok balik soalan A. Dia punya penyelesaian. Tadi dia kata kurungan 3x tambah 5y tutup kurungan tambah kurungan 8x tolak y tolak 9 tutup kurungan. Okay, soalan tadi dia minta kamu permudahkan. Bukan cari nilai ya. Permudahkan sahaja. Langkah pertama, kamu kena buka kurungan. So, buka kurungan, ingat balik tips Bistari tadi. Okay.
Kalau dekat depan ni tiada apa-apa, artinya dia positif. Jadi bila positif jumpa positif, dia akan jadi 3x. Dia akan jadi positif. Positif jumpa positif akan jadi positif. Nah, yang ini, positif jumpa positif jadi positif. Positif jumpa negatif jadi negatif. Positif jumpa negatif jadi negatif. So, kamu tengok. Ini hasilnya. Ini tadi cikgu cakap. Positif jumpa negatif, negatif. Positif jumpa negatif, negatif. Okey. Langkah kedua, susun mengikut sebutan serupa. Okey, sebutan serupa ni pun cikgu sudah ajar minggu-minggu lepas. Okey, sebutan serupa ni maksudnya kamu akan susun nombor. Kalau nombor saja dengan nombor, pemboleh ubah dengan pemboleh ubah yang sama. Macam X dengan X, Y dengan Y. Okey, kita tengok macam mana nak susun. Okey, so ni dia sudah susun. Jadi 3X tambah 8X. Ini, bila kamu susun ikut sebutan serupa, kamu kena pindahkan dengan dia punya operasi. Dengan dia punya operasi kamu kena pindahkan. Okay, macam ni 3x jadi tambah 8x pergi depan. Kemudian ini 5y kamu pindah pergi sini kan. Jadi tambah 5y. Sini tolak. Kita tengok ni tolak y. Tolak y, sini pun tolak y. Tolak 9. Jadi kamu kena ingat. Operasi di depan dia mesti ikut sekali. Okey. So, apa langkah ketiga? Baru kamu permudahkan dan ataupun ringkaskan. Jadi, 3x tambah 8x. Ini sudah sebutan serupa. Jadi, yang kamu perlu tambah cuma dia punya nombor. So, 3 tambah 8, 11x. 5 tolak y. Y ni membawa nilai 1. Okey. Kalau dia tidak nombor di depan, macam ni y, tidak nombor di depan nilai dia 1. Artinya, 5 tolak 1, okay, sini membawa nilai 1, jadi 5y tolak 1, jadi 4y. Negatif 9, tidak apa-apa di belakang, tulis semula negatif 9. So, ini dia punya jawapan akhir. Okay. Okay, B. Mau tengok B. 12 mn tolak 4p tambah 6 tambah 7p tolak 10 mn tambah p tolak 2. Sama juga langkah pertama, buka kurungan. Okey, langkah pertama buka kurungan. So, kamu tengok. Di depan ni tidak ada apa-apa simbol. Artinya dia positif. Okey. Positif, positif, positif. Positif, negatif, negatif. Okey, yang kedua punya kurungan. Positif, positif, positif. Positif, positif, positif. Kurungan ketiga. Negatif, positif, negatif. Negatif, positif, negatif. Negatif, negatif, positif. Okey, langkah kedua tadi, susun mengikut sebutan serupa. Jadi, mn dengan mn. So, bila mn dengan mn, 12 mn ni serupa dia dengan ni. Negatif 10 mn. Okey. Okey, P. Kita tengok P. P ini. P negatif 4P positif 7P dengan negatif P. Apa lagi? Nombor lagi. So, nombor dengan nombor. Okey, nombor dengan nombor. So, positif 6 dengan positif 2. Okey. Bila kamu susun, tidak kira mana satu yang di depan. Tidak masalah. Yang penting kamu susun ikut sebutan serupa. Okey, so jadi macam ni. 12 mn. Tadi ini pasangan dia tolak 10 mn. Negatif 4p, pasangan dia lagi positif 7p dengan negatif p. Nombor 6
Positif 6 pasangannya dengan positif 2. Okey. Baru kamu permudahkan dan ringkaskan. Akhir sekali jawapannya begini. Macam mana boleh begini? So, 12 mn. Bila sebutan sama, tengok nombor saja. Okey. 12 tolak 10, 2 mn. Negatif 4 tambah 7, berapa? Okay. Negatif 4 ni maksudnya kamu hutang 4 ringgit. Lepas tu kamu ada 7 ringgit. So, duit kamu tinggal 3 ringgit. So, 3. 3 tolak 1. Bila P ni membawa nilai 1. So, tadi 3 tolak 1 jawapan dia 2. 6 tambah 2, 8. So, ini jawapan akhir. 2 mn tambah 2 P tambah 8. Okey, boleh? Cikgu harap kamu boleh buat. Okey, kita teruskan. Okey, yang ini untuk hasil bagi pendarapan berulang. Okey, macam mana tu pendarapan berulang? Okey, contoh macam ni. A tambah B kurungan darab A tambah B kurungan. Kamu tengok. A, B, B. Operasi dia tambah. Sama. Jadi, ringkaskan dia jadi A tambah B kuasa 2. Okey, kuasa kamu sudah belajarkan. Kuasa 2 maksud dia darab dengan diri dia sebanyak 2 kali. So, inilah maksud dia. Dia darab dengan diri dia sebanyak 2 kali. Okey, yang kedua kamu tengok. A tambah B darab A tambah B darab A tambah B. Kamu tengok kurungan dia. Pemboleh ubah sama, operasi sama di dalam. Jadi, sama dengan A tambah B kuasa 3. Okey. Sebab ni, kenapa kuasa 3 ni? 1, 2, 3. Okey, mungkin ada yang tak dapat tak jelas. Macam mana boleh 3? Ini yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Sebab tu, kuasa 3. Kamu sudah belajar juga kuasa 3 kan? Bermaksud, suatu nombor mendarab dengan dirinya sebanyak 3 kali. Suatu kuasa 3. Okey, seterusnya yang ini pula. A tambah B darab A tambah B darab A tambah B darab A tambah B. Pemboleh ubah sama, operasi dalam kurungan sama. So, ada berapa kali sini? 1, 2, 3, 4. Jadi, semua 4. Jadi, ringkasan dia, kurungan A tambah B, tutup kurungan kuasa 4. Okey, sebab 4 kali. Artinya dia darab dirinya sebanyak 4 kali. Okey, boleh? Okey. Yang ini, macam mana kita mau buat? Tengok contoh 9. Muka surat 115. Okey, muka surat 115, contoh 9. Permudahkan. Ini pun kata kunci dia permudahkan, bukan selesaikan. Okey, permudahkan setiap yang berikut. So, kamu tengok A. M darab M darab M darab M. Okey, kamu tengok penyelesaian dia dalam petak ni. So, M darab M darab M darab M. Ada berapa kali dia darab? Dia darab 4 kali. So, jawapan dia M kuasa 4. Okey, B. X tambah 7 darab X tambah 7. So, bila kamu tengok sini, pemboleh ubah yang sama dengan simbol dengan operasi yang sama. Sebanyak 2 kali. Okey, 2 kali. Sini 1, sini 2. So, 2 kali. Jadi, jawapan dia jadi X tambah 7 kuasa 2. Okey, C. P tolak 3Q darab P tolak 3Q darab P tolak 3Q. Jadi, ada berapa kali? 1, 2, 3. Jadi, ada 3 kali. Pendarapan berulang sebanyak 3 kali. Jadi, jawapan akhir P tolak 3Q kuasa 3. Okey, senang saja. Yang penting kamu boleh faham dia punya konsep, kamu boleh buat. Okey. Okey, yang ini pula soalannya dia kasih terbalik. Kalau macam tadi dia suruh permudahkan.
Sekarang ni, soalan ni dia minta kamu tulis setiap berikut dalam bentuk pendarapan berulang. Kamu kena kembangkan dia. Okey, kamu kena kembangkan dia. Okey, contoh A. X tambah 4Y kuasa 2. Jadi kuasa 2 ni maksudnya darab 2 kali. So, penyelesaian dia macam mana? Darab 2 kali. So, jawapan dia X tambah 4Y darab X tambah 4Y. Okey, kenapa cikgu tidak letak darab sini? Sebab, bila kurungan jumpa kurungan, ini sudah membawa maksud darab. Tapi katakanlah, kamu letak juga sini darab. Okey, kamu letak sana darab X tambah 4Y darab X tambah 4Y. Tiada masalah. Tiada tolak markah, tiada hilang markah. Tambah markah pun tiadalah. Okey, tetap dapat markah penuh. Okey, B. 9P tolak Q kuasa 3. So, kuasa 3. Maksud dia apa? Maksud dia kamu perlu darab 3 kali. So, macam ni lah. 9P tolak Q, 9P tolak Q, 9P tolak Q. Cikgu tidak letak darab sebab ini sudah membawa maksud darab. Bila kurungan jumpa kurungan, itu maksud dia darab. Okey, tapi ada yang cikgu saya mau letak juga. Okey, darab sini. Sini pun darab. Tiada masalah. Okey. Tidak masalah. Okey. So, faham? Okey. Kalau tadi, senang. Pendarapan berulang. Kamu guna kuasa saja. Okey, tapi ini kita akan buat operasi mendarab dan membahagi untuk ungkapan algebra. Ini tidak kurungan dan dia berbeza. Jadi, kamu kena darab dan bahagi menggunakan kaedah yang betul. Okey, tengok contoh 11, muka surat 116. Dia kata permudahkan 3AB kuasa 2. Kuasa 2 ni untuk B saja. Darab 4A kuasa 3B. Macam mana kamu mau selesaikan dia? So, soalan dia permudahkan. Ingat, permudahkan bukan selesaikan. So, artinya buat ringkasan. Okey, penyelesaian dia yang pertama. Kembangkan dulu ungkapan algebra. Macam mana mau kembangkan dia? Maksud dari sini kamu pisahkan dia. 3AB kuasa 2 ni kamu pisahkan dia. 4A kuasa 3B pun kamu pisahkan dia. Kasih kembang. Bila kuasa 3 ni maksud dia darab 3 kali. Kuasa 2 ni darab 2 kali. So, kamu akan tulis macam ni. 3 darab A darab B darab B. Okey, ni. Cikgu letak dulu kurungan sini. Ini adalah kembangan untuk yang di sini. Nampak? B darab 2 kali. Sebab sini kuasa 2. Okey. Yang ini. 4 darab A darab A darab A darab B. Ini hasil kembangan dari sini. Kamu tengok. A kuasa 3 artinya darab 3 kali. A darab A darab A. Okey, langkah kedua. Kumpul nombor dan pemboleh ubah yang sama. Sama macam darab tambah tadi. Dengan tolak. Susun ikut nombor dan pemboleh ubah yang sama. Okey. So, nombor dengan nombor. Okey, macam ni. Macam ni. Nombor dengan nombor. A dengan A. B dengan B. Okey, bila kamu susun macam ni. Nombor dengan nombor, A dengan A, B dengan B. Okey, lepas tu baru kamu permudahkan. Permudahkan ni ringkaskanlah. So, 3 darab 4, 12. A kamu tengok ada berapa? 1, 2, 3, 4. So, A kuasa 4. B, 1, 2, 3. Artinya B kuasa 3. Itu saja. Mudah kan? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Okey, yang ini pula contoh 12 muka surat. Masih muka surat 116. Okey, ini untuk operasi bahagi.
Okey, operasi bahagi. Dia suruh kamu permudahkan juga. Okey, dia suruh kamu permudahkan. Permudahkan 20M kuasa 4 N kuasa 2 bahagi 5 M kuasa 2 N kuasa 3. Okey. Macam mana selesaikan dia? Pertama, tulis dalam bentuk pecahan. So, kamu tulis dalam bentuk pecahan 20M kuasa 4 N kuasa 2 per 5M kuasa 2 N kuasa 3. Okey. Baru kamu kembangkan dia dan permudahkan. Okay, yang pertama, kembangkan dulu. Yes. 20 darab M. M kuasa 4. Artinya 4 kali. 1, 2, 3, 4. N kuasa 2 artinya 2 kali N darab N. Di bawah, 5 darab M kuasa 2. So, 5 darab M darab M. N kuasa 3. So, N darab N darab N. 3 kali. Okay. Baru kita permudahkan. Okey, untuk bahagi, kita akan potong yang di atas dengan yang di bawah secara berpasangan. Kalau tidak pasangan, jangan potong. Okey. Kita mula dengan nombor. 20 per 5. Boleh permudahkan atau tidak? Boleh. Boleh ya. So, 5 bahagi 5, 1. 20 bahagi 5 jadi 4. Sekarang baru kita potong pemboleh ubah secara berpasangan. Okey, M1 ini boleh potong, ada pasangan dia. M kedua ada pasangan dia. M ketiga tidak pasangan. Okey, so M habis sudah di bawah. Sekarang kita tengok N. Okey, N ada pasangan dia, N kedua pun ada pasangan dia. So N ketiga tidak pasangan, tidak boleh potong. Jadi jawapan akhir dia kita akan tulis 4. M ada 2 lagi belum kena potong. So, artinya M kuasa 2 per N kuasa 1. Bila tidak tulis artinya kuasa 1. Nilai dia 1. Okay. Jangan kamu letak N ni pergi atas. Sebab dia untuk yang di bawah. Itu memang dia punya jawapan. Kalau dia punya jawapan di bawah lah. Jangan kamu kasih pindah. Okay. Okay, kita tengok contoh seterusnya. Okey, ini contoh 13. Masih lagi muka surat 116. Permudahkan 21 XY darab 6X bahagi 14Y kuasa 3 Z. Ini dia gabungkan darab dan bahagi. Okey, kamu tengok operasi dia. Ada operasi darab, ada operasi bahagi. So, macam mana kamu mau tulis? Tulis dalam bentuk pecahan dan kembangkan. Inilah jadi dia. Okey. 21 darab X darab Y. Darab. Bila darab ni kita akan letak di atas. Darab 6 darab X. Bila bahagi, kita akan letak di Okey, bila bahagi kita akan letak di bawah. Jadi 14 darab Y, darab Y, darab Y, darab Z. Okey, Y ada kuasa 3. So, darab 3 kali. Kemudian baru kamu permudahkan dia. Tapi sebelum permudahkan dia, kamu kena susun. Okey, susun ikut nombor dan pemboleh ubah. Jadi nombor di depan, pemboleh ubah di belakang. Okey, 21 darab 6. Darab X, darab X, darab Y, 14 darab Y, darab Y, darab Y, darab Z. Baru kita permudahkan. Okey, langkah pertama darab yang di atas. 21 darab 6, dapat berapa? Okey, 21 darab 6, kamu akan dapat 216. Bahagi 14. Bahagi 14. So, sini tinggal 1, sini tinggal 9. Okey. So, sekarang baru kita potong yang pemboleh ubah. Okey, di atas ada X. Di bawah, tiada X. So, abaikan. Sekarang kita tengok Y.
Y ada 1 di atas, so potong 1 di bawah. Tiada lagi Y di atas. Okey, bawah ada Z, tapi di atas tiada Z. So, tidak boleh buat apa-apa. Baru kita permudahkan dia. So, jawapan akhir 9. X ini ada 2 belum potong. So, X kuasa 2 per Y ada 2 belum potong. Y kuasa 2 dengan Z. So, ini jawapan akhir. Okey, ini jawapan akhir. 9 X kuasa 2 per Y kuasa 2 Z. Okey. So, untuk kelas hari ini itu saja yang kamu perlu belajar, yang perlu kamu kuasai, yang perlu kamu fahami. Sila kuasai ungkapan algebra ni kerana bab ini berkaitan dengan bab seterusnya. Okey. Jika tidak faham, boleh ulang balik video ini berulang kali dan jawab soalan yang cikgu akan berikan sebentar lagi. Okey. Take care. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan keluar rumah. Stay at home. Bye-bye. Assalamualaikum.